Okay, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, dengar clear suara cikgu? Dengar. Okey, jadi walaupun tak ramai, kita teruskan juga. Tajuk simple saja hari ini. 5D, 5H, dua-dua rasanya belum belajar lagi teknologi makanan. Belum ke? 5D? Belum. Okey. Jadi tajuk simple saja. Okay, ada beberapa istilah dan sedikit info yang awak kena tahu berkenaan dengan teknologi makanan. Kita masih lagi dalam bab 2. Oops. Mana dia? Teknologi silap page pula tadi. Kini ke? Okey. Ini dia. So last kelas itu kita tengok kawalan biologi. Okey, 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Menggoda betul lah. Lagi harimau menangis ni. Okey, jadi apa dimaksudkan teknologi pemprosesan makanan? Okey, jadi menurut pakar nutrisi, pakar pemakanan lah, pakar pemakanan, makanan mentah lebih baik, segar lebih baik untuk dimakan. Okey, so yang fresh lah, yang fresh lebih baik sebenarnya untuk kita makan. Masak fresh terus makan. Tapi tak semua makanan dalam keadaan mentah kita boleh makan. Jadi kat sinilah ada teknologi. Nampak slide Nampak kan? Teknologi prosesan makanan ni. Nampak ke? Nampak, cikgu. Okey, bagus. Okey, so tak semua boleh dimakan begitu saja tanpa diproses, tanpa dimasak. Okey, jadi dia perlu diubah suai kepada bentuk lain melalui beberapa teknologi pemprosesan makanan. Okey, so kepentingan dia, makanan yang diproses lebih tahan lama, lebih enak. Okey, ada setengahnya lebih enak, ada setengahnya lebih enak kita makan yang segar. Okey, dan menarik maksudnya ada kita letak pewarna kan, dan juga mudah dicernakan. Okey, jadi yang pertama, kaedah pemprosesan makanan yang semuanya tahu, memasak. Okey, jadi ayam kita beli kat pasar tu, ayam mentah. Jadi pemprosesannya untuk kita makan berbuka nanti, memasak. Itu pemprosesan makanan paling legend, memasak. Okey, jadi ada kita celur tahu celur? Siapa tak tahu apa maksud celur kat sini? Ada yang tak tahu? Apa dia celur? Tahu. Apa maksud celur? Apa maksud dia? Memang tahu. Apa maksud celur? Kita celup Celup? sayur lah biasanya. Celup sayur tu dekat air panas. Air suam gitu. Air panas kan. Air suam tak jadi apa kot. Okey, air panas kan. Okey, goreng, panggang, pengasapan. Pengasapan ni yang mahal kaedah dia ni. Daging contoh kat yang ada stick tu kan. Okey, kat Bangi ada. Okey, dia ambil masa 12 jam. 9 jam. Diasapkan. Okey. Ada yang direbus, tumis, bakar dan kukus. Okey. Contoh, jadi ini contoh masakan yang kita biasa masak kat dapur. Kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayur dan kuih muih. Jadi asalnya daripada bahan mentah kita masak menjadi
bahan yang lain tapi masih lagi makanan. Okey. Yang kedua, tapai. Pernah dengar perkataan tapai? Penapaian adalah proses. Tapai adalah makanan. Jangan tertukar. Kalau tanya proses apa, awak jawab proses tapai, salah. Tapai itu makanan. Jadi penapaian ni adalah proses. Bila ada huruf per ni, dia menunjukkan proses. Proses mesti ada imbuhan di hadapan dan juga di belakang. Selalu pelajar tersilap kat situ lah, rugi. Mesti ada imbuhan depan, imbuhan belakang per an. Okey, lepas ni kita tengok akan ada beberapa lagi imbuhan. Okey, jadi apakah penapaian? Okey, penapaian ni contoh nak buat donat kan. Kita perlu PKP 1 dulu. Benda ni sangat-sangat laku. Okey, dalam paket tu yeast. Okey, berebut beli masa PKP 1 dulu sebab orang duduk rumah nak makan je jadi yeast tu ada apa dia benda yeast apa yang terkandung dalam yeast tu? Awak dah belajar bab 1. Siapa tahu? Siapa tahu apakah itu yeast? Nyam. Masih online kat ni. Apa ada dalam yeast? Mikroorganisma. Mikroorganisma. Okey, mikroorganisma kulat. Okey, kulat. Bila kita masukkan yeast, akan berlaku tindakan daripada yeast tadi. Okey, contoh penapaian glukosa melalui tindakan yeast. Yeast kita masukkan tadi, yeast akan membiak bernafas menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. Dan juga glukosa iaitu gula. Etanol sejenis apa? Alkohol. Alkohol. Sebab tu dia rasa macam sejuk sikit kan. Okey. Bukan rasa sejuk, dia mana cakap okey, alkohol. Jadi kat sini mesti yang tertanya, boleh ke kita makan alkohol? So dalam tapai peratusan alkoholnya masih rendah, dibenarkan. Jadi dia tidaklah sampai memabukkan. Yang haram tu alkohol yang memabukkan. Okey, jadi contoh makanan yang melalui proses penapaian, kicap kat rumah tu. Kimchi. Kita tak pernah makan kimchi ni. Sedap ke? Tempe, yogurt dan tapai lah. Tapai ni musim raya biasa famous. Okey. 2. Memasak. Penapaian. Yang ketiga, ada dalam exam pertama hari tu kan. Ramai dapat jawab juga. Pendehydratan. Kalau susah sangat nak ingat, awak ingat pengeringan. Pengeringan. Okey, apa yang berlaku dalam ujian 1 hari tu, ramai yang tak dapat jawab apa yang berlaku dalam pengeringan. Air disingkirkan. Maksudnya ikan-ikan yang segar, ikan segar, sotong segar ni, dalam dia ada air. Sama macam badan kita ada air. So melalui proses pengeringan ni, air ni disingkirkan. Kenapa? Air ni boleh jadi tempat membiaknya mikroorganisma. Sebab tanpa air, mikroorganisma tidak boleh membiak. Jadi kalau kita buang air, maka dia hilang sumber air, tak dapat membiak, maka makanan tahan lama. Makanan rosak ni sebab bakteria, sebab mikroorganisma. Dia bukan rosak saja-saja. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita keringkan kaedah tradisional bawah cahaya matahari. Orang-orang dulu kan jemur bawah matahari yang panas, ikan kering yang kita tengok zaman dululah. Ataupun kita keringkan dengan nyalaan api, kita bakar dia atau mengasapkan dia, dan mengeringkan dalam ketuha. Ni semua melibatkan api haba.
Okey, sumber haba. Kita panaskan atau paling mudah kita jemur saja beberapa hari mungkin. Jadi kita ada udang kering. Awak tengok udang kering setahun dua masih boleh digunakan kan? Sebab tak ada air. Tapi bila awak pegang dengan tangan yang basah dan biar ke 2-3 hari dia akan rosak lah. Sebab ada air. Jadi kalau nak handle makanan kering ni jangan tangan yang basah. Kita ada sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering. Okey. Contoh kismis kan? Dikeringkan juga. Okey. Yang keempat, pempasturan. Ada dalam ujian diagnostik juga hari tu, yang ketiga tu, yang sebelah kanan. Okey, pempasturan. So, apa yang berlaku kat sini? Contoh susu. Okey. Susu dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair. Kemudian disejukkan dengan cepat. Okey. Contoh kita ambil contoh. Susu dipanaskan pada suhu ni awak kena ingat. Suhu ni fakta yang awak boleh ingat. 63 30 minit. 63 3. Okey, 3 apa? 30 minit. Cara ingat. Kalau pada suhu 63 darjah selama 30 minit. Tak boleh ubah. Awak tak boleh suka hati nak buat 65 lah, tak boleh. Okay. Kalau 72 15. Macam tu sifir dia. Bukan sifir juga, kena hafal. Bila dipanaskan, habis 15 saat, terus berhenti. Okey. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui pempasturan, susu, jus buah-buahan, itu pempasturan. Air kotak tu lah yang ada jus. Okey. Dan ada juga yang ni, kalau orang nampak dah tahu dah apa nama proses dia, pengetinan. Ingat, proses mesti ada imbuhan. Imbuhan. Awak tak boleh proses tin. Salah. Proses tinan. Salah. Proses mengetin. Mengetin juga tak boleh. Rugi dah tahu dah jawapan tapi salah cara jawab. Jadi kena ingat mesti ada imbuhan. Okey, apa yang dibuat? Makanan tadi disimpan. Awak tengok kita ada ni apa ni? Kacang hijau, kacang panjang. Kacang panjang, cendawan. Okey. Itu kita masuk dalam tin. Okey, kita masuk dalam tin. So, kemudian disteril. Tin tu dah disteril, maksudnya dah dibasmi kuman. Tengok dalam bab pertama itu ada disteril kan, dikukus, dipanaskan pada suhu yang tinggi. Okey, kenapa? Tin tadi perlu disteril untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Spora macam mana dia membiak? Macam kulat yang membiak guna spora. Pada suhu lebih 115 darjah Celsius, tekanan yang tinggi. Maksudnya kita tak boleh buat dekat dapur macam masak, tak boleh. Dia kena ada satu alat khas lah. Suhu tinggi, lepas tu tekanan pun tinggi. Apa maksud tekanan tinggi? Contoh awak pergi naik bukit bukit yang tinggi, rasa berdengung telinga tu kan. Tu tekanan tinggi lah. Kalau kita sekarang berada ni tekanan biasa. Bila tekanan tinggi ni dia boleh kompres. So sebab tu kita rasa tekanan. Sama macam kes kapal Indonesia, kapal selam hari tu tenggelam di bawah. So di bawah tu tekanan tinggi, jadi kapal itu akan pecah lah. Okey. So udara dalam tin tadi dikeluar dulu. Okey. So itu pengetingan. Boleh baca lagi. So produk-produk dia ini semua. Kalau ditanya apakah contoh-contoh produk pengetinan, cikgu percaya ramai yang akan dapat jawab. Paling kurang pun sardin boleh jawab kan? Ikan sardin. Okey, selepas itu kita ada penyejuk bekuan. Bukan pembekuan.
penyejuk bekuan. Okey, kalau tengok dalam tempat-tempat meniaga kan, ada peti ais petak macam ni. Ini namanya deep freezer. Okey, macam di kedai runcit yang letak barang macam ni lah, letak dalam peti sejuk beku namanya. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, makanan tadi disimpan dalam pada suhu kosong ataupun lebih. Kenapa? Kerana pada suhu yang rendah, apa yang berlaku, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terlencat. Maksudnya terhalang. Dia terhalang. Okey ke semua ni? Masih lagi online? Ya, cikgu. Okey. Masih lagi. Senang bab senang kan? Okey, jadi awak kena buat terus lagi lah. 2.5 sampai 3 je lagi terus buat dalam buku modul. Okey, kita bincang dulu kat sini. Apa yang berlaku? Tindakan enzim terhenti pertumbuhan pembiakan mikroorganisma terencat. Maksudnya dia mengganggulah pembiakan mikroorganisma. Dia tak mati. Jangan jawab mikroorganisma mati. Tak boleh. Bukan mati tetapi terencat ataupun tidak aktif. Tidak aktif. Jadi contoh makanan laut, daging kita beli banyak-banyak kan, 2 kilo kan, nak masak sikit je. Jadi lepas kita dah proses tu, kita terus masuk dalam peti ais kan, sama macam ayam. So dia tahan lebih lama lah, penyejuk bekuan. Alright, ada lagi sikit lagi. Lepas tu kita ada penyinaran. Okey, penyinaran ni maksudnya kita pancarkan sinaran radioaktif. Okey, contoh sinaran yang kita gunakan sinar gamma. Ni bab 3 4 ni awak belajar ni. Sinar gamma yang dalam sinar radioaktif. Sinar ultraviolet, sinar X untuk membunuh mikroorganisma yang berbahaya. Contoh salmonella ni penyebab sakit perut. Okey. Salmonella, Campylobacter species dalam daging mentah. Okey. So contoh dia. Contohnya kentang. Kentang biasanya kita import. Ada daripada India, daripada China kita import. Sebelum sampai ke sini, dia diproses gunakan kaedah sinaran. Sebab tu awak tengok kentang-kentang ni tahan lama. Sebab dia dah disinarkan dengan sinaran. Okey. Dan ini kalau tengok sekarang dekat 7E pun dah ada jual macam sausage kan, sausage yang dah masak, lepas tu dia vacuum. Vacuum. Itu namanya pembungkusan vacuum. Dia kemik-kemik plastik dia kan. Pembungkusan vacuum. Bukan bungkus biasa. Apa maksud pembungkusan vacuum ni? Dia buang udara. Udara dibuang menggunakan alat khas lah. Kenapa? Bila tak ada udara, maka mikroorganisma dia tak dapat bernafas. Dia pun perlu udara. Jadi dia tak dapat membiak. Jadi kat situ tidak susah nak rosak lah. Kecuali awak gunting. Gunting plastik tu keluar masuk udara, dia akan rosak lah. Okay, saya percaya dah ramai yang tengok dah faham pembungkusan vacuum ni. Cuma mungkin tak tahu nama pembungkusan vacuum. Semua-semua ni rasanya awak dah biasa. Kecuali ni penyinaran kan. Sebab sebenarnya kita tak boleh tengok. Okey, jadi ada berapa tadi kaedah? Boleh ulang balik. Yang pertama ada apa? Kelas? Senyap. Yang pertama kita ada proses apa? Paling mudah. Memasak. Yang kedua? Penapaian. Penapaian. Yang ketiga? Pengeringan. Okey, atau nama canggih sikit, pendehidratan. Contohlah, awak dahaga kan?
dahaga nak guna bahasa canggih sikit kan. Konon-kononnya belajar sains. Oh, aku dahaga lah. Tapi boleh tukar kata, aku rasa terhydrate lah. Itu maksudnya kekurangan air lah, terhydrate. Terhydrate ni bahaya juga untuk kita sebagai manusia. Sebab boleh melibatkan kekejangan otot. Okey, lepas tu kita ada Pempastiuran. pempasturan. Bagus. Okey. So kat sini kena ingat suhu dia macam mana? Kalau 63, 30 minit. 30 minit. Kalau 72, 15 saat. 15 saat. okey, benda yang ni kena hafal. Kalau tak boleh hafal juga. Sebab biasanya soalan tanya, nyatakan suhu dan masa yang diperlukan untuk melakukan proses pempasturan. Ada dua saja. Tak boleh yang lain. Kenapa tak boleh? Kerana memang itu saja yang boleh diproses waktu yang sesuai untuk melakukan proses pempasturan. Yang lain-lain tak boleh. Okey, dan yang seterusnya adalah pengetinan masuk dalam tin. Sekurang-kurangnya awak boleh nyatakanlah 3-4 contoh. Lepas tu kita ada penyejuk berkuan, di freezer, penyinaran dan juga last sekali tadi pembungkusan vacuum. Jadi dekat modul SPSS awak, okey, ada pada muka surat 21, 22 dan 23. Okey, 21 teknologi tadi, pemprosesan makanan, sampailah muka surat 22. Semua sekali lah. Semua sekali. Okey. So kita dah nak habis untuk bab ni. Okey, so ini bab ini topik ini senang, cuma awak kena hafal beberapa lah. Okey. Jadi kat sini awak kalau awak tengok dia ada kelebihan, lepas tu kekurangan. Jadi jenis makanan semua dah tunjuk tadi. Jadi tugas awak masa yang kedua ni 2.30 sampai pukul 3, masa tutorial. Tutorial maksudnya untuk awak buat latihan lah. Buat je 3 muka surat ini yang senang. Boleh rujuk jawapan ataupun nota dalam buku teks lah. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Senang je kan yang ni? Senang. Alhamdulillah. Okey, kita ada 16 orang je kat sini. Okey, so attendance ini cikgu dah tick automatic diambil di sini. Ada 17. 16 lah. Okey, kalau Ain Nurdina, nama boleh tak kena. Faiz, Insyirah, Muhammad Darwish, Muhammad Iyad, ada Iyad. Naurah, Nulaili mungkin nama parent kot Nur Alisha, Nur Balkis, Nur Hazira, Nur Izzah. Ramai dah ada 5D ya. 5D ramai. Okey, kalau tak ada apa-apa, teruskan buat muka surat berapa tadi? 21 sampai 23. Okey, 3 muka surat saja, just tick saja, isi tempat kosong, mudah sangat. Tak sampai setengah jam dah beres. Okey, kalau ada masa lebih, boleh baca terus topik seterusnya yang agak banyak ni, iaitu bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini. Okey. Terima kasih atas kehadiran walaupun tak sampai. Cikgu. Ya. Ada soalan sikit. Kalau anda kata cheese kan, dia guna kaedah apa? Cheese. Agak-agak kaedah apa? Yang kaedah pempasturan tu Cheese ni, cheese ni daripada susu kan? Process to make cheese. Cheese asalnya daripada susu. Kita tengok. Rasa bukan pempasturan rasanya.
Soalan bagus ni. Cikgu tak terfikir Suka makan cheese lah ni. Okey. Bukan, dia bukan pembelajaran. Dia susu. Awak perasan tak susu kalau rosak kan? Dia macam ketulan tu kan? Daripada situlah macam proses menjadikan yeast tu. Tapi untuk detailnya kena tengok dekat internet lah sekejap Tak silap dulu ada iklan berkenaan dengan cheese ni. Daripada susu lembu dia pun proses jadi cheese. Dia masukkan beberapa bahan macam emulsifier. Yang ini ada dalam bab seterusnya. Bab seterusnya emulsifier cuma dia bukan perpasturan lah. Okey. Cikgu cari dulu maklumat dia. Siapa yang bertanya ni? Saya cikgu. Yelah, siapa saya tu? Hazira dari? Nimadi. Okey. Terima kasih atas soalan tu. Okey, insya-Allah cikgu akan cari maklumat sikit pasal cheese tu. Kita kongsi dalam kelas berikutnya Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tutup, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafara dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Ingat teruskan modul 3 muka surat tu Okey. Sekian. Banyak terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bye.